Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, Trick You Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini hari ulang kaji kita. Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak pada hari ini kita dipinjamkan nafas untuk sentiasa kita isikan dengan ruang hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mengulang kaji halaman 412 sehingga 417 yang telah pun kita lewati selama 6 hari, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan yang istimewa, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq Sahmi, pensyarah Universiti USAS di Perak. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah ya, selamat datang, dan juga Ustaz Tirmizi, apa khabar? Ya, alhamdulillah Safas. Alhamdulillah kita bertuah hari ini Ustaz. Betul. Ya, bersama Lalu-lalukan kedatangan Dr. Muhammad Syafiq di My Quran Time. Insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita belajar lagi sesuatu pada hari ini. Betul Ustaznya. Dua surah yang biasa kita dengar, betul, surah Luqman dan juga surah Sajdah pada minggu ini sudah pun kita lewati, tetapi kita nak juga melihat beberapa sudut permata indah daripada dua surah ini yang sudah tentunya ia amat mengujakan, dan saya seru kepada tuan-tuan kita sama-sama mulakan majlis kita ini dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita memulakan majlis kita pada hari ini bagi adik-adik yang bercuti ya bersama mak ayah di rumah, ataupun yang mungkin dalam kereta yang sedang dalam cuti. Kita ambil kesempatan kita berhenti sebentar 1 jam ya, ingin kita melihat sekitar 6 halaman yang telah pun kita lewati, bermula daripada halaman 412 ya, surah Luqman, surah yang bercerita tentang salah seorang tokoh yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin memulakan dengan melihat kepada ayat yang ke-13, satu ayat perkataan daripada Luqman yang amat istimewa. Kita persilakan Ustaz Tirmizi membaca dan kemudian kita sama-sama baca dan kemudian kita akan melihat dalam ayat ini ada perkataan qala dan ada perkataan ya'idhuhu, dua perkataan yang hampir sama mungkin ataupun apa maksudnya. Kita baca bersama ayat 13. Silakan Ustaz Tir. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, tamu undangan kita Dr. Muhammad Syafiq, penonton sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Insya-Allah jom sama-sama kita mulai dengan sebaik-baik kata-kata kalamullah ayat 13, satu nasihat yang agung daripada nama yang diangkat dalam Al-Quran Karim, itulah Luqman. Mudah-mudahan dapat kita belajar sesuatu daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay ya bunayya la
tusyrik billah wa in qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la Sadaqallahul kita bacaan daripada ayat 13 dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu dia memberi pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam ayat ini kita bertemu dengan perkataan wa id qala Luqman, apabila Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati. Terus kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq untuk menjelaskan apa maksud qala di sini Ustaz ya, dan juga perkataan ya'idhuhu itu bertemu dalam satu ayat, mesti ada sesuatu yang istimewa tentang bagaimana Luqman ini berinteraksi dengan anaknya pada ayat 13. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin amma ba'd. Terima kasih Tuan Fazwas dan kepada Ustaz Tirmizi yang saya kasihi dan saya muliakan. Berbalik kepada ayat yang ditadabbur pada hari ini, iaitu ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa id qala Luqman. Dan ingatlah tatkala mana telah berkata. Penggunaan qala kita semua tahu adalah fi'lul madhi yang menunjukkan past tense yang telah lepas. Artinya kisah Luqman, kisah yang telah berlalu. Bagi kita yang baca sekarang, kisah ini telah berlalu. Wa iz qala Luqman, telah berkata Luqman, dan Luqman ini telah pun disebutkan oleh para ulama tafsir. Sepakatlah boleh kita katakan dia bukanlah seorang nabi ataupun rasul, tetapi seorang manusia yang memiliki hikmah, sehingga ayat sebelumnya Allah mengikat sifat Luqman dengan hikmah. Dan hikmah ini kalau kita buka dalam ayat Quran yang lain seperti dalam surah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata, menyebutkan satu ketepatan yang digunakan. Mungkin dalam bahasa Inggeris wisdom, wisdom. Artinya seorang yang meletakkan pandangannya tepat pada waktunya. Bila gunakan kata-kata, tepat kata-katanya. Bila dia bertindak, tepat tindakannya. Orang ini hikmah. Jadi interaksinya berbeza dan menggunakan dengan hikmah. Luqman ini spesialnya beliau adalah dengan hikmah yang Allah Ta'ala letakkan sifat itu bagi dia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita kena belajar daripada sifat ini, kata Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika mana Luqman telah berkata, kisah ini telah berlepas, libnihi kepada anak lelakinya, wa huwa ya'izuhu, sedangkan ia iaitu Luqman ya'izuhu. Di sini pula sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tadi kan sudah lepas. Sekarang datang fi'il mudhari' pula. Jadi macam mana kaitan itu? Maka penggunaan fi'il mudhari' adalah menggambarkan situasi Luqman yang bercakap dulu tu. Iaitu, dan ulama bahasa bersetuju fi'il mudhari' ini kadang-kadang digunakan listimrar wa tajaddud. Iaitu maknanya apa? Berterusan. Artinya Luqmanul Hakim, dia telah berkata kepada anaknya dengan gaya bahasa nasihat. Artinya bercakap ni banyak bentuk bahasanya. Boleh jadi ancam, boleh jadi tengking, tetapi bentuk ini adalah kata-kata yang datang dengan nasihat. Dan nasihat ini sifatnya membekas ke dalam jiwa. Nah, sahabat pernah berkata kepada Nabi SAW, kata Nabi, ya Rasulullah, sepertinya engkau telah memberikan nasihat wajilat minhal qulub, yang menjadikan hati gemetar. Okey, jadi di sini Luqmanul Hakim ketika bercakap dengan anaknya dengan pesanan yang akan disebutkan tadi, pesanan itu adalah berbentuk suatu nasihat, ingatan yang berbekas kepada hati anaknya, dan disebutkan ya'izuhu. Penggunaan ya'izu fi'il mudhari' menunjukkan bukan sekali nasihat itu, tetapi Luqman selalu menasihati. Bahkan ahli tafsir seperti Al-Imam Ibn Ashur mengatakan bahawa anaknya dan isterinya belum berislam pada waktu itu. Jadi dengan nasihat mengatakan jangan syirikkan Allah, jangan syirikkan Allah, dan akhirnya anaknya masuk Islam. Ini menunjukkan kepada kita, wahai ibu bapa lah khususnya, jangan berhenti daripada nasihat dan pesan kepada anak, kerana mungkin nasihat pertama tidak
kedua menjadi, atau ketiga menjadi. Artinya jangan putus asa. Kalaulah Nabi Allah Nuh sampai anaknya nak meninggal dah, dia tetap mengatakan naiklah ke atas, irkam ma'ana, naiklah. Maka dengan itulah kita ambil pelajaran daripada hikmahnya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihat itu? Semuanya ada dalam satu muka ini yang bukan dalam tajuk tadabbur kita, tetapi para ulama mengatakan setiap nasihat ini merangkumi 3 kebaikan, 3 islah. Islahul i'tiqad, membaiki akidah; islahul syariah, membetulkan ibadah; dan membetulkan akhlak sesama kehidupan manusia. Sampai ayat yang di bawah tadi. Sampai cara berjalan pun dinasihatkan, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Begitu hikmahnya Luqman, dia bukan nak anaknya jadi Islam, selamat di akhirat, tetapi dia nak kamu betul akidah kamu, betul ibadah kamu kepada Allah, dan betul sosial kamu sesama manusia. Inilah hikmahnya Luqman. Masya-Allah, itu adalah penerangan daripada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq untuk menjelaskan kepada kita, ya, beza di antara qaul dan juga ya'izuhu sebentar tadi. Qaul itu maksudnya telah bercakap, ya, tapi ya'izuhu itu nasihat yang membekas, ya, membekas, dan itu memerlukan kepada gaya komunikasi yang berkesan, ya, bersama dengan anak. Sudah tentunya la tusyrik billah itu mesejnya, tetapi bagaimana ia disampaikan itu dalam bentuk nasihat, dan sudah tentunya ia pada kadar, pada tempat yang hikmah tadi Ustaz, ya, maksudnya sesuai, bukannya nasihat dalam tandas, ya, ataupun tengah tempat-tempat yang tak sesuai. Anak tengah buat kerja rumah pun nasihat abah nak nasihat, ya'izuhu, itu adalah tempat yang tak sesuai. Dan ini adalah satu perkataan yang dirakamkan pada ayat yang ke-13 untuk ibu-ibu, ayah-ayah mempelajari teknik memberi nasihat yang berkesan, bukan yang akhirnya anak kata abah ni beliti je ataupun mak ni beliti. Bukan itu yang sepatutnya respon pada perkataan ya'izuhu sebentar tadi. Baik, jadi kita ada panduan di dalam halaman 412 ini untuk bagaimana mendidik seorang anak, mendidik ahli keluarga kita, dan diteruskan pada halaman 413. Kita akan melihat beberapa kali sehingga halaman 414 hujung surah Luqman ini perkataan alam tara, ya, ataupun alam tara, di mana Allah suruh kita memerhatikan. Awal surah Luqman juga bercakap tentang Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menjadikan dabbah ataupun air yang menumbuhkan zaujin karim. Jadi kita ingin melihat kepada salah satunya pada ayat yang ke-20, ya, bersama Ustaz Tirmizi, apakah yang dimaksud dengan alam tarau, apa kaitan dengan nasihat pada muka surat 412 sebentar tadi. Mari sama-sama kita baca ayat 20 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita baca ayat yang ke-20 surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu zahir dan batin? Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Perkataan awal daripada ayat 20 ini alam tarau, dan kemudian kalau kita pergi kepada muka surat sebelah ada alam tara, dan kemudian pada ayat yang ke-31 alam tara. Paling kurang ada 3 kali lah Ustaz, ya, mungkin ada lebih lagi, itu saya tak perasan, ya. Tapi alam tarau dengan alam tara ni apa bezanya, dan banyak Allah suruh perhati ni apa kaitan dengan pendidikan keibubapaan dalam sebuah keluarga? Silakan. Terima kasih kepada Ustaz. Perkataan alam tara sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke-20 dan 29 dan 31, perkataan tara daripada perkataan ra'a.
ataupun ru'yah artinya lihat. Ulama-ulama membezakan di antara ru'yah ataupun lihat ra'a ni dengan nazara. Tak sini tak sebut alam tanzuru. Atau afala tanzuru tak disebutkan begitu, tapi alam tara. Apa pula beza dengan nazara? Nanti ada satu lagi basara. Hum la yubsirun. Tiga-tiga ni memberikan makna yang berbeza sebenarnya. Dan inilah tuan-tuan perkataan Quran Allah gunakan dengan kalimah yang paling tinggi nilaiannya untuk memaknakan sesuatu. Dan inilah yang tadi kami kita tengok bahawa kalimah Quran lebih kita dalami, lebih mengeluarkan banyak ilmu untuk kita pelajari. Allah berfirman, alam tara. Perkataan ru'yah ataupun ra'a, dia bukan hanya melihat yang hissi, yang maknanya nampak. Macam saya tengok Quran ni nampak. Tetapi ra'a digunakan pada yang itu pun ia, tetapi pada perkara yang kita tak nampak secara hissi, secara materialnya. Sebagai contoh, orang yang bermimpi dipanggil ru'yah. Melihat ru'yah. Matanya tak buka, tetapi dia nampak dengan kepalanya apa yang dalam mimpinya. Itu dengan ra'a. Maka di sini ada perkara yang disebutkan oleh Allah, seperti Allah menundukkan kamu di langit dan di bumi. Langit ni dengan jamak. Artinya apa? 7 patalan langit. Kita tak pernah nampak, Ustaz. Kan? Yang pertama, kedua, ketiga apa material. Tetapi Quran nak mengatakan kepada kamu, adakah kamu tidak mengetahui Allah Ta'ala telah menjadikan seluruh langit dan seluruh bumi ditundukkan untuk manfaat kamu. Di sini untuk ibu bapa ataupun bukan ibu bapa, sepatutnya kita menyedari bahawa Allah menjadikan kita khalifah dan Allah jadikan semua makhluk kecuali kita berkhidmat untuk kita. Matahari berputar untuk kebaikan kita, bulan mengelilingi bumi dengan kebaikan untuk kita, awan, hujan, malaikat hatta berkhidmat menjaga kita, kiri dan kanan sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Dan banyak lagi, pokok pandan pun tumbuh untuk buat bubur kita makan, pulut, pokok kelapa, semua untuk manfaat kita. Soalannya, kita ini ada untuk siapa? Maka inilah yang ibu bapa perlu tegaskan kepada anak. Kalau semua perkara yang Allah ciptakan di langit dan di bumi adalah untuk kebaikan kita mengambil manfaat, kamu wahai anak diciptakan untuk siapa? Untuk apa? Itulah nanti sampai kepada akhir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kamu taat kepada Allah wahai anak. Kait juga dengan Luqman tadi, kan? Supaya kamu taat kepada Allah. Dan di sini juga satu persoalan penting untuk kita tengok. Sebab itu Allah sebut wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan. Ni'amahu zahiratan kita boleh nampak tak? Betul. Dengan segaknya Ustaz Azrul, wajahnya, dengan sehatnya. Tetapi ada wa batinah, tak dilihat mata. Sebab itu kan tarau. Kita tak boleh lihat dengan hissi, dengan materialnya, dengan fizikalnya. Tetapi kita dapat mengetahui ianya wujud. Contoh, Allah bagi nikmat iman, ketenangan, ilmu. Tak nampak tapi ianya wujud dan ada. Maka penggunaan tarau perlu kita lihat dan perhatikan. Allah menyebutkan banyak perkara yang luar daripada kekuatan pandangan mata kita ataupun yang boleh kita pandang. Yang kedua-duanya ini perlu kita ketahui. Sebab itu dalam tafsir ketika menyebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hampir kebanyakan ahli tafsir mengatakan alam tara kaif artinya alam ta'lam. Sebab Nabi tak hidup zaman Ashabul Fil. Nabi tak hidup. Tapi kenapa Allah kata, adakah kamu tak melihat, wahai Muhammad, tentang Abrahah? Nabi tak lahir lagi. Maknanya apa? Adakah engkau tidak mengetahui? Maka dalam ayat ini kalau kita aplikasikan, kita akan kata, adakah wahai manusia seluruhnya, kamu tidak melihat Allah telah jadikan seluruh muka bumi, langit, untuk khidmat kepada kamu. Kamu ambil manfaat dia. Matahari dengan tenaga solar, dengan gas, dengan api, dengan air, dengan tumbuhan. Allah bagi pula kamu nikmat zahir dan batin. Lalu Allah Ta'ala kata, tapi di antara manusia ada yang terus tegar berdebat tentang keesaan Allah. Sedangkan mereka membantah keesaan Allah itu, tak ada pun petunjuk yang dia gunakan sebagai kitab panduan mereka. Jadi ini adalah bentuk kesombongan manusia yang mereka makan daripada nikmat Allah, hidup di atas bumi Allah, berada dalam naungan nikmat Allah, tetapi mereka menyanggahi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Syafiq menjelaskan tentang ayat ini, betapa dalam mendidik anak ini, ya, dalam sebuah rumah tangga itu memerhati pada alam ini, ya. Bahasa alam ini adalah bahasa Tuhan yang perlu didendangkan, ya, bukan sekadar dia baca Quran saja bahasa Tuhan. Betul. Tengok kepada matahari, tengok kepada bulan, ada pokok pandan tadi itu, ya. Dapat, ya, bawakan anak-anak untuk memijak pasir di pantai contohnya. Betul. Semua itu di zahir, tetapi dalam masa yang sama juga bila rasa seronok kan anak bermain air itu, seronok tak? Seronok. Ia dikaitkan dengan
betapa semuanya ditundukkan untuk kita, kita ni nak tunduk pada siapa. Itu mesejnya Ustaz ya. Saya rasa sikit kalau saya teringat kan, ulama mengatakan bahawa untuk mengenal Allah ada dua kitab. Ya. Okey, yang pertama kitab yang dibaca, Quran. Di sini dah sebut sifat Allah semuanya sekali. Ya. Kan? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Tetapi ada satu lagi kitab yang kalau dilihat dan dibaca kita boleh kenal Allah juga, iaitu kitab alam. Kitab Allah. Di sinilah disebutkan tadi. Artinya siapa yang nak mengenal Allah mesti membaca dua-dua kitab. Al-Kitabul Matlu, kitab yang dibaca Quran, wal Kitabul Manzur, kitab yang dilihat. Mungkin hari ini ramai yang menyempitkan kitab yang dibaca sahaja untuk kenal agama. Sedangkan kitab ini, di sinilah nanti lahirnya saintis. Bila dia melihat astronomi, lahir orang Islam yang bertauhid, pakar astronomi. Lahir orang Islam yang hebat, tengok pada pokok jadi pakar botani. Macam itulah bahasanya dan sebagainya. Jadi di sini menuntut kepada kita, dan akhirnya semua ilmu ini membawa kepada satu noktah, iaitu apa? Mengenal bahawa tiada pencipta yang sebenar melainkan Allah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan bahasanya yang terkenal. Dia kata apa? Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai' wa huwa allazi azhara kulli syai'. Macam manakah kita boleh menggambarkan Allah itu terhalang daripada kita dapat merasakan kewujudannya, sedangkan dialah yang menciptakan segala-galanya. Macam mana kita boleh gambarkan kita tak dapat merasakan kewujudan Allah, sedangkan segala benda itu takkan ada melainkan dengan adanya dia. Kan? Maknanya menunjukkan bahawa sebenarnya bukan kita tak rasa Allah tak ada, tapi kita yang telah menghijab beberapa perkara dalam diri kita, khususnya kejahilan, menjadikan kita tak merasakan Allah itu benar-benar wujud. Terima kasih ucapkan Dr. Syafiq. Jadi inilah antara peranan ibu ayah dalam membuka tirai-tirai ilmu ini, dan sudah tentunya daripada Al-Quran ini akan membongkar lagi cara pandang ya. Cara pandang kita bukan sekadar pandang fizikal sahaja, tapi pandang sehingga nampak betapa Allah ini amat sayang kepada kita semua, anak-anakku ya. Itulah perkataan bersama dengan borak-borak anak ketika berjalan bercuti, ketika pergi sekolah, dalam main-main di taman. Semua itu adalah pendidikan yang diajarkan dalam surah Luqman. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله. Kembali kita mula dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk ulang kaji pada halaman 412 hingga 417. Surahul Azim. Itulah bacaan daripada ayat yang ke-31 surah Luqman, yang terjemahannya, tidakkah engkau memerhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Kita menyambung diskusi kita bagaimana dalam surah Luqman ini ada panduan bagi ibu ayah, bagi pemimpin untuk melatih kepada orang bawahnya tentang nilai tauhid. Dan sudah tentunya dalam ayat ini bercakap tentang kapal Ustaz ya. Terus nak bertanya pada Ustaz Dr. Syafiq kita pada hari ini, kapal ni kalau kat Mekah tu tak berapa nak nampak kan? Kalau duduk Mekah sahajalah Tapi ayat ni turun ya di Mekah, kalau silap tolong betulkan kalau Ustaz ni nak tanya soalan ni, iaitu mengapa kapal dan apakah yang istimewanya sampai bergabung perkataan sabarin syakurin di dalam ayat yang sama ini. Silakan. Terima kasih.
dia berbalik sama dengan perbincangan tadi, alam tara juga. Alam tara juga. Walaupun kapal tu tak pernah nampak, tapi tahu dah. Bangsa Parsi, bangsa Rom, mereka pernah belayar di kapal. Dan bahkan sebahagian sahabat memang ada yang belayar. Kalau kita tengok hadis tentang Jassasah, sahabat Nabi yang terdampar di satu pulau, melihat Dajjal, mereka sudah ada pelayaran. Artinya, dalam akal bangsa Arab pada waktu itu, berjalan di atas kapal ini sudah pun wujud dan ada dalam saqafah, dalam knowledge mereka. Mereka ni berdagang. Ya, pedagang. Jadi alam tara annal fulka, dan fulk ini adalah kalimah pengangkutan laut yang besar. Kalau kecil namanya safinah. Sebagaimana dalam suratul Kahfi kan, safinah. Tapi ini fulk besar. Dan di sini kalau kita lihat Allah Taala sebut, adakah kamu tidak melihat, sama ada kamu nampak mata betul ataupun kamu dapat membayangkan bagaimana besarnya kapal. Kalau di Malaysia ni besi tu kan, kalau di sana dulu mungkin kayu. Dia boleh berjalan di atas laut dengan logik akal. Kalau kita fikir sikit saja, benda berat mesti tenggelam. Ya. Tetapi Allah Taala kata apa? Bi ni'matillah. Semua itu Allah jadikan dengan sistem alam yang menjadikan kamu dapat manfaat. Boleh saya katakan tuan, barang Shopee kita ni kalau kita beli tu tak sampai kalau tak ada shipping. Laut tadi. Artinya berapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita, mudah hidup kita dengan adanya pengangkutan laut. Okey. Quran kata, tetapi ingat, semua yang Allah bagi itu jangan tengok zahirnya saja. Artinya Allah Ta'ala nak didik kita orang beriman, jangan tengok sesuatu itu pada fizikalnya atau pada zahirnya, tetapi sampailah kepada hakikatnya. Quran kata apa? Liyuriyakum min ayati. Supaya dapat mempamerkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Artinya setiap kejadian Allah, kalau tak menyampaikan, kamu dapat melihat inilah Allah dan tandanya. Sebagaimana kata seorang ahli hikmah, mereka menyatakan, dia kata wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Setiap sesuatu ni kalau kamu tengok betul-betul sedang menunjukkan bahawa adanya yang Maha Esa sedang menciptakan. Saya tengok satu mizin, tengok dia suara tadi. Macam mana suara tu boleh keluar? Keluar. Dan dia pula yang kawal keluar tu tinggi ke rendah ke. Kalau kita lihat segala sesuatu, kita sedang dapat melihat sebenarnya ada yang tauhid. Sebab itulah para ulama mengatakan, mana sahaja mata kamu memandang, pandanglah di sebaliknya itu adanya pencipta yang Esa. Sehingga setiap masa iman kita boleh bertambah dengan kita meyakini wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dipanggil sebagai kesatuan akidah dalam kehidupan kita, yang anak-anak mesti dibesarkan dengan cara ini. Sehinggalah dia membesar dengan tarbiyah imaniyah yang benar. Maksudnya bila dia dapat barang beli daripada Shopee tu, dia dah boleh dikaitkan dengan ayat 31. Boleh kaitkan dah. Tapi belum masuk sabar lagi ni, Ustaz. Belum lagi. Itu subhanallah, Quran Allahu akbar kan. Dia punya apa, maknanya lebih besar daripada ayat. Ya. Pasal lagi banyak daripada ayat. Di sini ada perkataan min ayati, kemudian dia cakap lagi sambungnya inna fi zalika laayatil likulli sabarin syakur. Mengapa ada tambah lagi kat situ tu? Setelah menyebutkan nikmat Allah daripada kita panggil bahtera yang berjalan tadi, yang kamu boleh dapat banyak ikan, dapat daging, dapat ayam import pun dapat dengan shipping yang ada ni. Nikmat Allah, inna fi zalika laayat. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tapi bukan semua orang dapat. Inilah poinnya. Siapa je yang boleh dapat kesan kebesaran itu dan boleh rasa betul. Tak semua orang rasa. Kalau kita tanya pun tak semua orang rasa. Tetapi yang hanya dapat itu sabar, syakur. Siapa pula yang bersifat dengan sifat sabar dan juga syakur ini? Hanya orang yang mentauhidkan Allah dan beriman dengan kebesaran Allah. Dia je. Sebab sifat sabar dan syukur hanya ada bagi orang beriman. Dan takkan ada bagi kafir. Kenapa? Nanti kita akan sentuh sikit dia. Cuma saya nak sebut apa? Dua sifat ini kenapa disekalikan? Sedangkan kalau kita tengok sabar ini dengan ujian, syukur dengan nikmat, dua yang berbeza. Tetapi kenapa disekalikan? Dan pula kenapa mulakan sabar baru syukur? Tak syukur ke sabar? Orang yang bersyukur telah melalui jalan sabar, baru dia boleh syukur. Betul kan? Kena sabar dulu baru boleh syukur. Artinya kita boleh bersyukur dengan nikmat Allah. Macam mana kita, ya Allah terima kasih kerana dulu kita pernah susah. Kita pernah merasai satu ujian dan kita sabar. Saat mendapat nikmat, ya Allah, maknanya nikmat tidak akan dirasakan nikmat kerana sebelum itu tidak ada. Jadi artinya benda tak ada nikmat, bila kita dapat tu baru kita masa tak ada tu sabar. Ya, sabar kan. Jadi dia akan datang dengan sabar dan syukur. Tetapi dalam ayat ini pula digunakan sabar, bukan sabar. Sabar. Sabar adalah siratul mubalaghah. Satu lafaz yang melampau-lampau. Maknanya apa? Bukan orang sabar biasa. Bukan sabar sekali kan kena potong, kedua kali aku lantak, aku lawat, itu dah tak sabar dah.
Sabar, orang yang sangat-sangat sabar. Dan saya nak sebut dalam hidup kita ni Zat, kita kena akuilah. Hidup kita ni siapa pun mesti akan ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Mesti ada sakit, ada sihat. Mesti ada keadaan ekonomi yang jatuh, ada keadaan ekonomi yang luas. Allah jadikan begitu untuk mendidik manusia jadi seorang yang sabar dan syukur. Dan hadirin yang dikasihi sekalian, kata Al-Imam Asy-Sya'bi, dan ini direkodkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin, menyatakan bahawa satu riwayat menunjukkan as-sabru nisful iman. Separuh iman tu sabar, separuh lagi adalah syukur. Jadi dua-dua ni letak sekali ni supaya kita semua bukan hanya ada sabar aja, tetapi kita mesti memiliki sabar dan memiliki syukur. Dua-dua kena ada. Dan saya belum tutup lagi, saya sikit lagi. Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat dikagumi urusan orang yang beriman, urusannya semuanya baik. Dan kita nak kena ambil pelajaran. Urusan hidupnya semuanya baik. Saat ekonomi jatuh pun dia boleh terus bersabar. Saat dia kaya, dia boleh bersyukur pada Allah. Saat dia sehat, dia tabah dan hadapinya. Saat orang mengata dia, dia sabar. Saat orang memuji dia, dia syukur pada Allah. Artinya apa? Kata Nabi, sangat dikagumi urusan orang beriman. Semua urusan hidupnya baik. Orang tanya macam mana? Okey, alhamdulillah, baik lagi. Inna amrahu kullahu. In asabahu sarra'a syakara wa hamidallah. Kalau ditimpa sesuatu yang tak elok, dia akan bersabar, tetap puji Allah. Wa in asabahu dharra'a sabar wa hamidallah. Kalau ditimpa kemudaratan, kesakitan, kurang harta, putus cinta ke agaknya dan okay? Gaduh kelahi ke apa ke, orang kata dia, orang fitnah dia dan sebagainya, dia bersabar dan tetap memuji Allah. Artinya tauhidnya tidak berubah. Baik, sekarang saya nak masuk. Kenapa orang kafir tak masuk dalam hal ini? Kerana orang kafir pandangannya hanya terhadap dunia, alam yang dilihat. Artinya mereka kalau diuji dengan satu ujian, contoh tiba-tiba kehilangan anak 7 orang, dia ada 7 orang, 7 mati, mereka akan jadi terus, kita istilahnya apa, tak terkawal hidupnya. Apa ni? Kerana apa? Orang yang beriman dengan sabar, dia menggantungkan segalanya kepada Allah. Ya Allah, aku bersabar dengan kematian ini. Bahkan Nabi sebut orang yang kematian 2 orang anak atau 3 orang anak akan jadi hijab di akhirat. Artinya dia dapat reduce dia punya tekanan tadi dengan sifat sabar. Begitulah kalau dia dapat nikmat, dia tak akan sombong kerana dia tahu ini Allah yang bagi. Tapi berbeza dengan orang yang tak ada iman. Saat ditimpa dengan satu ujian, dia akan jadi tertekan, dia akan lawan, dia kata kenapa ni? Terjun jambatan. Kalau dapat nikmat pula jadi jutawan, sombong. Nampak? Sifat ini dapat mengawal manusia. Sebab itulah kita berdoa pada Allah bersama-sama, mudah-mudahan Allah hiaskan diri kita dan semua umat Islam ini dengan sifat sabar dan syukur. Dua-dua ni kena ada. Dan dua-dua kena diimbangkan. Artinya hanya orang beriman yang ada sabar dan syukur sahaja yang dapat menilai tanda kebesaran Allah sekaligus menatijahkan dia mentauhidkan Allah. InsyaAllah itu adalah antara tarbiyah daripada Luqman Al-Hakim, ya. Bila awalnya itu banyak pasal syukur, kemudian di hujung-hujung pada muka surat 412 itu bercakap tentang sabar, ya, bercakap tentang mengingatkan kepada makruf, mencegah kepada kemungkaran. Rupanya orang yang makin berdakwah ini dia makin lagi kena bersabar. Betul. Dan akhirnya sabar campur syukur disimpulkan pada ayat yang ke-31 ini, tuan-tuan. Inilah yang kita nak bina dalam diri anak-anak kita, cara melihat, ya, mendapatkan kesabaran kesyukuran itu sudah pun dijelaskan awal dan disimpulkan lagi sehingga kan orang yang sabar syukur ni ustaz ni dia dapat melihat beyond, ya, melangkau sehingga kan dia tahu ilmu berkaitan dengan perkapalan tadi tu, benda yang rasa macam jauh sangat daripada China tu boleh sampai ke Malaysia. Ketika ada kepayahan yang ada, dia dapat tengok lagi formula-formula untuk masih lagi bangkit dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tarbiyah daripada surah Luqman dan kita nak bergerak kepada surah baru kita, ya, surah As-Sajdah, di mana kita nak melihat kepada ayat yang kelima daripada, ataupun kita ambil dahulu ayat kelima daripada surah As-Sajdah ini yang biasa kita dengar pada pagi Jumaat kalau imam baca pada solat subuh bersama Ustaz Tirmizi pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi thumma
مما تعدون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang kelima daripada surah Sajdah, surah yang ke-32. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Ini adalah ayat permulaan daripada surah Sajdah, dan di akhir surah Sajdah ini pada ayat yang ke-24 Allah memuji kepada orang-orang yang digelar sebagai a'immah, ya, pada ayat yang ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, iaitu imam-imam pemimpin yang menunjuk kepada amrina. Jadi ada perkataan al-amr dalam ayat 5 ini, Ustaz, ya. Di hujung itu ada pada ayat 24 ada perkataan yahduna bi amrina. Apa maksud amr yang dinyatakan pada ayat 5 ini? Allah mengatur segala urusan daripada langit. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz atas soalan yang ditanyakan. Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang kelima, setelah ayat keempat menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian ayat kelima memperincikan lagi, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, okey. Dan dia jugalah yang mentadbir segala urusan daripada langit ke bumi. Kalau yang atas tu bainahuma. Kalau yang ini minas sama'i ilal ard. Artinya dalam urusan setiap detik adanya perkara yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit ke bumi dengan makna urusan-urusan. Sebahagian ulama tafsir mengatakan al-amr itu adalah al-qada wal qadar. Mungkin sebahagian lain adalah wahyu yang diturunkan. Menunjukkan apa? Pentadbiran di bumi ini sangat berkait rapat dengan pentadbiran di langit. Para malaikat Allah yang diutuskan, yang ditugaskan, Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, itu satu pusat pentadbiran yang disebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan kata kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan ibn fulan, hambaku ini, cintailah dia. Jibril alaihissalam akan berkata kepada seluruh penduduk langit. Di kanan mungkin para malaikat Allah yang kita tak tahu, dan dia kata, wahai seluruh penduduk langit, Allah mencintai fulan ibn fulan, cintailah dia. Semua mencintainya, menunjukkan bahawa satu pentadbiran yang agung dan besar terhadap bumi berada di langit. Artinya, wahai penduduk bumi, kalian hidup tidak boleh putus daripada langit. Dan sumber langit itu yang kita sebut risalah samawiyah, risalah langit. Iaitu Quran. Artinya untuk orang di bumi baik, dia tidak boleh putuskan hubungan yang menghubungkannya dengan langit. Iaitu Quran. Tempat penurunannya iaitu Quran Al-Karim. Kerana Quran daripada Baitul Izzah yang berada di sama'i dunia, langit dunia. Artinya kehidupan manusia di bumi yang nanti disebut pada ayat yang ke-7, iaitu wa bada'a khalqal insani min tin. Manusia cara dari tanah. Walaupun begitu, pentadbiran kehidupan kamu semua adalah daripada langit. Artinya penduduk bumi kalau memutuskan kehidupannya daripada perkara langit, iaitu wahyu atau qada qadar Allah dan sebagainya, mereka tidak akan dapat hidup dengan cara yang betul, melainkan panduannya yahduna bi amrina, mesti ada panduan daripada langit, barulah hidupnya di dunia akan jadi betul. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kita memaknakan sebagaimana para ulama tafsir menyebutkan qada dan qadar, memberikan isyarat yang kedua pada dia. Apapun yang kamu lakukan di dunia, usaha apapun yang kamu buat, tidak akan dapat merobekkan tirai takdir yang Allah tentukan. Macam mana pun kuat kamu buat, macam mana pun hebat kamu, Firaun punya hebat, tak sakit, pemerintahan kuat, mati juga. Diawet juga. Menunjukkan apa? Kita semua tidak akan boleh lari daripada qada dan qadar Allah, ketetapan dan takdir Allah. Di sini, tuan-tuan, mengikat diri kita, jangan terlalu sombong ataupun angkuh ataupun buat ikut sesukamu. Kerana apa? Apapun yang kamu buat, dia tidak akan keluar daripada apa yang telah ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita dengan satu doa yang kita boleh amalkan, dan para ulama juga mengajarkan kepada kita doa tadi dengan bahasanya, wahai yang maha mentadbir, tadbirlah urusanku, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mentadbir. Di sini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba yang menyerahkan pentadbiran hakiki kepada Allah. Bukan maknanya tak buat, tetapi sampai ke saat hatinya merasakan semua benda dalam pentadbiran Allah. Dipanggil sebagai isqatut tadbir, menjatuhkan tadbir diri kerana dia rasakan Allah sudah mentadbir segala urusannya secara hakikatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Syafiq, ya. Maksudnya pada para pentadbir yang sedang bekerja di bangunan pentadbiran itu kena ingat, ya, bahawa sebenarnya
kerajaan HQ yang sebenarnya adalah daripada langit, kenalah dijadikan pemimpin-pemimpin di kawasan pentadbiran, pemimpin yang ada yahduna bi amrina lamma sabaru, ya, sentiasa kita mendidik dengan pentadbiran yang diuruskan. Maksudnya kena baca Quran lah Ustaz, ya. Kena ambil peraturan daripada al-Quran, faham tentang qada qadar dan juga ketentuan Allah ini agar kita ini connected, berhubung dengan HQ. Kalau tidak dia buat HQ kata cancel, habislah jadi macam Firaun kan, akhirnya ditenggelamkan, sama macam Qarun ditenggelamkan juga segala urusan projek yang kita sedang rancang. Dan nak membina hubungan itu, Allah ada nyatakan dia punya clue dia pada ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita baca ayat 16 untuk memahami apakah yang perlu kita buat agar kita sentiasa berhubung dengan kerajaan langit. Kalau saya boleh istilahkan begitu. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum Surahul Azim. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah orang yang tidak sombong, dan kita perlukan pencerahan daripada Dr. Syafiq untuk menerangkan macam mana saya nak mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbiran di langit ini, ya. Masa kita yang pendek, tetapi kalau dalam masa 2 minit ini doktor boleh mencerahkan apa maksud tatajafa junubuhum. Sila. 2 minit tempoh yang menyakitkan, tetapi kita cuba untuk pergi. Perkataan tatajafa junubuhum adalah orang yang selalu merenggangkan. Bahkan fi'il mudhari' juga digunakan tu. Tatajafa junubuhum maknanya orang yang sentiasa merenggangkan dirinya dengan katil, dengan bahasa pada waktu malam dia selalu bangun dan bangkit, tapi bukan untuk kencing. Bukan untuk cari makan di dapur, tetapi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Malam itu dia bermunajat kepada Allah dengan ada 2 rasa, takut dan harap. Kalau Ustaz kita recall balik yang tadi, sabar, syakur, dua. Dan di sini khaufan wa tama'an, dipanggil takut dan harap. Okey, khauf dan raja, sabar dan syukur. Dua-dua ini sangat berkait untuk membina peribadi muslim yang baik. Dan di sini juga kait dengan yang kita baca tadi. Inilah namanya syariat. Syariat yang turun daripada risalah samawiyah, kalau kita amalkan akan menghubungkan diri kita kepada darjat langit, maknanya naik melangit. Tapi kalau kita putuskan, maknanya sembahyang tak ada, doa tak ada, puasa tak ada, kita akan jadi seperti binatang di bumi. Hanya sekadar makan, kahwin, berseronok, bersenang, habis mati. Tetapi orang yang ada kaitannya dengan syariat, dia punya rohani akan naik, akhlaknya akan tinggi seperti ke arah malaikat. Tetapi kalau tidak ada syariat, dia akan jadi binatang. Maka sebab itu para ulama mengatakan bahawa orang yang semakin kuat pegangnya dengan syariat, dia akan semakin dekat dengan sifat kemalaikatan. Bukan kita kata malaikat macam kita, tak. Maknanya dia naik ke sifat kesamawiyah. Tetapi kalau dia langsung hidup tidak ada panduan daripada langit, dia akan hidup kepada bahaim, kepada manusia. Bahkan Quran kata balhum adal, boleh jadi lebih dahsyat dan buruk daripada baik. Ayat ni tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, para penonton yang dikasihi sekalian, ayat ini sebenarnya sangat besar. Kerana ayat ini menunjukkan kepada kita sifat ahli ibadah yang baik itu dapat dikenali pada waktu malam. Di saat semua orang tidur, tetapi dia bangkit. Tapi ini ujian untuk kita lah. Bukan siang, kita ada kekuatan. Siang belum tentu lagi. Siang belum tentu lagi. Tengok malam lah. Tengok malam kan. Dengan zaman Netflix pula lagi sekarang ni tengok tak tengok. Tapi Allah memuji. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, kata Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa salatul laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan ucapan salam bagi orang makan. Solat waktu malam saat orang tidur, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Nabi kata begitu. Kan? Jadi dan perkataan ini disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat untuk menunjukkan kepada kita solat malam yang tatajafa ni,
dia sendiri boleh terbangun daripada tidurnya. Tidur ni penting. Tak boleh tak tidur. Tapi maknanya orang ni tidur, Nabi pun tidur. Tetapi tidur kita tak macam tidur orang lain. Tidur kita ada waktu terjaga untuk munajat kepada Allah SWT dalam menghubungkan diri kita. Nanti kalaulah ada masing-masinglah boleh rujuk balik dalam suratul Muzammil, Allah sebut apa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Kalau kita boleh bangun malam, segala amal, munajat, ibadah di waktu malam sangat menyentuh dan meresap ke dalam jiwa. Siapa nak jadi mukmin yang hebat, siangnya hebat sebagai tokoh politik ke, tokoh perniagaan ke apa, tapi malamnya dia bersama dengan Allah, dia telah menggabungkan dua elemen untuk dia maju sebagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Itulah perkataan malam yang penting kita ambil sebagai tanda aras untuk kita membina hubungan dengan kuasa pentadbiran di langit. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita menjadi pendiri malam yang tegar menuju Tuhan. Kita berdoa di hujung bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu alal habibil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan keberkatan Al-Quran. Kurniakan kepada kami cahaya dengan cahaya Al-Quran. Pakaikanlah kami dengan akhlak Al-Quran. Dan kurniakanlah kepada kami Al-Quran sebagai imam kami. Rezekikanlah kepada kami, ya Allah, lidah yang basah membaca Al-Quran siang dan malam. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah yang memenangkan kami di akhirat nanti, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah. Bantulah kami untuk memahami kitab-Mu, ya Allah. Dan bantulah kami untuk mengamalkan segala yang terkandung dalam kitab-Mu, ya Allah. Dan kurniakan kepada kami, ya Allah, akan syafaat besar untuk kami selamat daripada api neraka-Mu dengan syafaat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Syafiq kita bersama pada hari ini ya untuk menjelaskan 6 halaman ya. Kita tidak pergi kepada 6, kita pergi kepada 5 sahaja. Yang pastinya ulang kaji ini harapnya membantu tuan-tuan untuk terus kita membina generasi Al-Quran dan kita terus menyumbang ya sebagai salah satu tanda kita ingin membina hubungan dengan pentadbiran di langit dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk bersama kita gabungkan ya sumber yang ada ini untuk kita terus menyebarkan nilai Al-Quran yahduna bi amrina lamma sabaru sebagai satu perjuangan kita bersama. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok dan terus kita melihat kepada halaman baru daripada Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.